Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini dalam video kali ini pada video yang lepas kita dah pun selesaikan ataupun cikgu dah pun menerangkan tentang topik yang pertama di dalam kimia, iaitu pengenalan, iaitu introduction of the chemistry. And then for this week we will discuss about the new topics, which is matter and the atomic structure. So this is the beginning of your journey to learn chemistry. So yang pertama sekali yang awak perlu tahu dalam topik ini adalah berkaitan dengan jirim, berkaitan dengan jirim, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan jirim, what is the meaning of the matter, dan awak juga akan belajar tentang atomic structure. Atomic structure ni adalah berkaitan dengan susunan atom, susunan atom di dalam sesuatu bahan ataupun di dalam suatu jirim lah, ataupun di dalam suatu bahan yang biasa kita tengok tu, yang biasa awak jumpa, cuma awak tak tahu apakah jenis bahan yang terkandung di dalam sesuatu benda yang awak tengok tu. Alright, so hari ni kita pergi dulu kepada learning objektif kita yang pertama, ataupun kita panggil standard pembelajaran kita. So the first thing is basic concept of matter, ataupun kita kata konsep asas bagi jirim, konsep asas bagi jirim. Yang kedua tu kita akan buat dalam video yang akan datang. Begitu juga dengan structure of atoms, isotope and its uses. Ini bukan cikgu yang buat, cikgu ambil daripada rakan cikgu, iaitu Nurul Kamilah binti Khairir ni, juga seorang guru kimia lah. Dia yang buat slide ni. Basic concept of matter. The first one is describe matter briefly, explain the changes in the state of matter, determine the melting point and freezing point of naphthalene through activity. Describe matter briefly maksudnya kita menerangkan tentang jirim itu. Apakah yang dimaksudkan dengan jirim? Apa yang awak faham tentang jirim? So itu yang akan kita pergi. Explain the changes in the state of matter. Kita nak menerangkan tentang perubahan bagi fasa bagi sesuatu jirim. Awak sebenarnya tahu dah benda tu, berkaitan dengan daripada pepejal, daripada kita kata pepejal nak jadi cecair, solid to liquid, liquid to gas. So what is the changes? Apakah perubahan tu, dan namakan dia punya tindak balas ataupun kita kata dia punya proses yang berlaku di situ. And then the last one is determine the melting point and freezing point of naphthalene through activity. Maksudnya di sini kita nak menentukan takat lebur dan takat beku bagi naphthalina. Naphthalina ni adalah suatu bahan kimia lah, melalui aktiviti. So di sinilah yang kita ada masalah sikit lah. Cikgu pun ada masalah, awak pun akan ada masalah, sebab untuk kita menentukan takat lebur dan takat beku bagi suatu naphthalina, kita kena buat eksperimen tu. Ini adalah eksperimen kita yang pertama dalam kimia. So kalau kita tak buat eksperimen ni, susah untuk cikgu nak terangkan pada awak berkaitan dengan takat lebur dan takat beku bagi naphthalene. Awak kena buat dulu eksperimen tu, baru kita boleh explain what is the meaning ataupun bagaimana, how to determine the melting point and freezing point of naphthalene. Kalau kita tak buat aktiviti tu, kita tak boleh nak tentukan. Sebab dalam aktiviti saja, kalau sekadar kita nak belajar teori saja, teori takat beku dan takat beku dan juga takat lebur bagi naphthalene 80 degree Celsius, kita belajar secara teori, tapi betul ke? So benda tu awak kena buat. Alright, so hari ni kita pergi kepada matter, ataupun apakah itu yang dinamakan sebagai matter ataupun jirim. Jirim adalah sesuatu yang mempunyai, matter is something that has mass and occupies space.
Tulisan dia agak kecil di sini ya. Bermaksud jirim ialah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Ya. Jisim ialah sesuatu. Sesuatu tu bahan lah biasanya ya. Bahan. Dia mesti ada jisim. Jirim ada jisim dan memenuhi ruang ataupun occupies space. Ya, dia memenuhi ruang. Dia ada berat dia. Mesti ada berat. Mesti ada jisim. Ya. Kalau dia tak ada jisim, dia tidak memenuhi ruang, dia bukan jirim. Contoh kita ambil pelangi ya. Pelangi terhasil daripada pembiasan cahaya. So kita boleh lihat pelangi itu. Tapi pelangi itu tak ada jisim. Ya. Kalau kita pergi dia dekat, kita tak nampak warna-warna tu semua. Sebenarnya dia terhasil daripada pembiasan cahaya. Dia tidak memenuhi ruang. Ya. Dia tidak memenuhi ruang. Maksudnya memenuhi ruang ni adalah bila kita letakkan dia dalam suatu bekas, ya, dia memenuhi ruang. Kalau dia dalam keadaan cecair, dia boleh memenuhi ruang dalam suatu bekas itu. Okey, so itu adalah jirim. Ya. Kemudian apa lagi yang kita perlu tahu? Matter consists of particles that are tiny and discrete. Ini adalah teori bagi jirim. Ya. Teori kinetic of matter menyatakan teori kinetic of matter. Maksudnya teori tenaga kinetik ya. Teori kinetic of matter mengatakan matter consists of particles that are tiny and discrete. Jirim ini terdiri daripada suatu partikel ataupun zarah-zarah yang halus ya, tiny ya, yang halus dan discrete. Yang halus dan discrete. Discrete ni macam kecil lah. Dia lebih kurang sama maksudnya dengan tiny tu ya. Okey, state of matter. Ini awak perlu tahulah state of matter ataupun kita kata keadaan jirim tu ya. Fasa bagi suatu jirim tu kita ada 3. Ini awak dah tahu dah. Awak dah belajar daripada dulu lagi, iaitu states dia adalah solid, liquid and gases ataupun gas. Solid kita ada pepejal, cecair dan juga gas. Itu adalah keadaan bagi jirim. Jirim ada 3 jenis keadaan yang kita boleh jumpa. Okey, sama ada dia dalam keadaan pepejal, sama ada dia dalam keadaan cair dan juga dalam keadaan gas. Okey. 4 states of matter. Ya, 4 states of matter. Ada 4 state of matter. Ya, ada 4. Sepatutnya di sini kita ada kalau cikgu kata 3 lah 3 lah sebenarnya, iaitu nanti kita tengok sepatutnya ada 4 keadaan ataupun kita kata jenis-jenis zarah ini, jenis-jenis jirim ni ya. Jirim ni terbagi kepada 2. Kita ada unsur dan juga sebatian. Kita ada elements and compound. Ya, dalam elements tu kita ada atom dan juga molekul. Kemudian dalam compound pun kita ada juga molekul dan juga ion. Mungkin itu yang dimaksudkan 4 state of matter. Change in state of matter. Change in state of matter ni maksudnya daripada pepejal nak jadi cecair tu, apa proses dia? Apa yang berlaku? Daripada cecair nak ke gas, apa yang berlaku? Pembekuan ke, peleburan ke, ya? Lagi pemejal wapan ke, ya? Condensation ke, ya? Evaporation ke kan? So itu adalah jenis dia. Example, ice cream melt because it absorbs heat energy and changes from liquid to solid to liquid. Absorb energy maksudnya dia menyerap tenaga haba dan menukarkannya kepada solid to liquid state. Yang ini adalah ice cream lah. Macam mana ice cream boleh melebur? Ice cream melebur disebabkan oleh melts. Ice cream melebur disebabkan oleh dia menyerap tenaga. Menyerap tenaga apa? Tenaga haba lah. Dia menyerap tenaga haba di sekeliling dia, dia serap. Kemudian apa yang berlaku di situ adalah solid ataupun dalam keadaan dia ais tu tadi, dia bertukar menjadi air ataupun dia bertukar daripada keadaan pepejal kepada cair. Okay, so pada ketika itu suhu juga akan meningkat. Ya,
ketika dia pepejal suhu dia rendah kan. Tapi pada ketika dia jadi cecair, suhu dia akan jadi lebih tinggi. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah conversion between state of matter. Sorry ya. Conversion between states of matter. Kita boleh tengok. Boleh tengok juga dalam buku Adura itu memang dah ada. So yang pertama sekali kita ada solid, macam biasalah awak tahu. Kemudian kita ada liquid, kemudian kita ada gases. Kemudian apa yang perlu kita tahu adalah dia punya proses dia. Daripada kita kena tahu dia punya juga heat absorb dan juga heat release. Pada masa bila dia akan membebaskan haba, heat absorb ni menyerap haba. Pada ketika bila dia akan menyerap haba dan pada ketika bila dia akan membebaskan haba. Okey. Okey, pada keadaan solid pada keadaan solid kepada cecair ataupun kepada liquid, solid kepada liquid, dia melalui proses melting ataupun proses peleburan. Ini adalah proses peleburan di mana pada ketika ini heat release, heat energy release, tenaga haba dibebaskan. Dia bebas tenaga haba. Dia bebas tenaga haba daripada keadaan cecair tak ada pepejal tadi. Contoh kita ambil paling mudah ais lah. Paling mudah kita ambil ais. Okey. So ais ni dia kena ini sekejap ais kalau daripada solid kepada liquid, dia akan membebaskan haba, heat energy release. Dia akan bebaskan haba, supaya zarah-zarah dia tu boleh bergerak secara bebas, dia boleh bergerak secara bebas. And then evaporating Okey, maafkan cikgu sebenarnya kita salah daripada segi dia punya conversion ni Sorry cikgu pun heran juga ni tadi. Dia berbeza sikit daripada apa yang cikgu ataupun yang kita belajar ataupun yang cikgu tahu. Okey, cikgu kena tukar ni dia punya keyword dia di sini cikgu padamkan di sini heat energy. Yang untuk warna biru tu heat energy is release, ataupun tenaga haba dibebaskan. Okey, kalau untuk yang merah tu heat energy is absorb. Absorb. Tenaga haba diserap. Berlaku kesilapan teknikal lah di situ. Okey, so lebih mudah begini daripada cecair dia nak pergi gas, dia melalui proses pembekuan, proses peleburan di mana pada ketika ini haba diserap, haba diserap. Bila haba tu diserap maksudnya zarah-zarah ni yang tadi rapat ni kan, kita serap haba diserap daripada luar supaya zarah-zarah tu dia boleh pecah. Bila dia terkena haba, dia akan bergetar dengan kuat. Dia akan getar. Macam kita memasak lah. Macam kita masak kan. Bila kita masak tu, air tu, bila kita panaskan air tu, haba tu diserap oleh air. Kemudian dia akan tukar jadi gas. Kalau awak perasan, kalau awak selalu masak, kita kena ada haba. Dia akan serap haba, barulah zarah-zarah tu akan pecah ataupun dia akan berubah state dia ataupun berubah dia punya fasa dia. Okey, so suhu pun akan meningkat pada ketika ini. Suhu akan meningkat. Sama juga liquid kepada gas, cuma proses dia berbeza. Dia ada dua proses, satu proses cepat, satu proses lambat, iaitu boiling process adalah proses yang cepat, iaitu kita tukarkan dia dengan cepat dengan kita mengenakan dia dengan haba. Kita panaskan dia. Contoh daripada liquid ke gas, kita gunakan boiling. Pada ketika ini juga heat is absorbed, haba juga diserap. Evaporation adalah proses secara semula jadi. Kita biarkan dia di tengah panas ke, atau kita biarkan dia untuk beberapa hari di luar rumah kita, dalam rumah kita ke, asalkan ada
ada angin, ada cahaya, so proses evaporation tu boleh berlaku. Pada ketika ini juga heat absorb, haba diserap untuk dia tukarkan daripada keadaan liquid kepada keadaan gas. So kalau terbalik, conversion daripada gas kepada liquid, yang pertama adalah proses condensation. Condensation adalah proses di mana gas bertukar kepada liquid. Pada ketika ini haba dibebaskan. Dia kena bebaskan haba daripada jauh tadi. Bila dia lepaskan haba keluar, dia akan kembali rapat. Ini adalah proses kondensasi gas kepada liquid ataupun gas kepada cecair. Okay, kemudian kita ada liquid kepada gas, liquid kepada solid, iaitu adalah proses freezing, proses pembekuan. Pembekuan di mana di sini juga heat release, release heat. Yang ni pun sama, release heat. Yang di bawah ni absorb, absorb. Okay. So release, maksudnya dia lepaskan haba untuk dia bertukar menjadi solid. Okay, and then ada lagi satu proses yang kita panggil sebagai, kalau dalam bahasa Melayu proses dia sama, pemejalwapan, proses sublimation, dan di atasnya deposition. Daripada gas, solid kepada gas adalah proses di mana dia skip liquid. Dia daripada solid dia terus tukar jadi gas. Dia tak ada keadaan liquid, tak ada. Ada juga bahan yang begitu, daripada solid, dia terus tukar menjadi gas. Biasa ni adalah molekul lah, yang ada takat lebur dan juga takat didih tu rendah. So dia tak ada keadaan liquid ni, dia terus tukar jadi gas. Kita panaskan sikit je, dia akan terus tukar menjadi gas. Ni nama proses adalah pemejalwapan, di mana pada ketika ini heat is absorb, haba diserap. Okey, begitu juga kalau terbalik, gas kepada solid. Kalau bahasa Melayu dia pun sama, iaitu proses dia adalah proses kalau dulu kita panggil pemejalwapan juga, tapi sekarang ni dia panggil pengendapan, deposition, pengendapan. Cikgu tulis di sini pengendapan. So ini dalam bahasa Melayu. Yang ni kalau sublimation, pemejalwapan. Okay, so ini dia pun sama, skip liquid, dia terus pergi kepada solid. Pada ketika ini haba dibebaskan, haba dibebaskan. Okay, so itu adalah conversion between state of matter, perubahan daripada suatu fasa kepada fasa yang lain. So yang ini sebenarnya awak dah pun belajar, cuma kita tak pergi mendalam lah semasa awak di menengah rendah dulu. Okay, yang ini berkaitan dengan dia punya particles dia, how the arrangement, how the kinetic energy dia dalam suatu particle itu, and then dia punya attraction force between particles tu. Okay, yang pertama, arrangement of particles, susunan zarah, susunan bagi zarah-zarah di dalam solid, liquid dan juga gas. Kita tahu kalau dalam solid, particles closely packed in an orderly manner. Maksudnya zarah-zarah itu tersusun dalam susunan yang cantik lah. Dia tersusun dalam susunan yang cantik. Kalau dalam liquid, particles closely packed but not in an orderly manner. Dia juga rapat, masih lagi rapat, cuma dia tidak tersusun dengan cantik lah, dia tak tersusun dengan betul. Okay, gas pula, macam gas dia dah tentulah dia jauh di antara satu dengan lain. Kalau kita nak lukis, yang ni rapat lah, rapat dan tersusun dengan cantik. Kalau untuk liquid, masih lagi banyak, cuma dia tak tersusun, begitu. Jangan awak letak 3 je untuk liquid, kalau macam gas cukup 2 ataupun 3 sudah. Okey, kinetic energy. Kinetic energy adalah dia punya pergerakan dia. Disebabkan solid, dia punya zarah-zarah dia rapat antara satu sama lain, jadi dia tidak boleh bergerak. So dia punya kinetic energy dia kita kata rendah lah. Dia tidak bergerak pun, dia hanya bergetar. Dia vibrate. Vibrate dia dekat dia punya kedudukan asal dia. Kemudian liquid pula higher than solid state. Ini liquid ni daripada dia di tengah-tengah. Dia tak apa kita kata, kinetic energy dia tak tinggi dan tidak rendah lah. Tapi dia lebih tinggi daripada solid,
tetapi lebih rendah daripada gas. Kalau gas dia very high, dia bergerak dengan pantas lah. Sebab dia ada ruang-ruang yang cukup besar untuk dia bergerak. Attraction force between particles, tenaga kinetik ataupun kita kata daya tarikan dia antara zarah-zarah itu, kalau dalam solid dia strong. Sebab apa dia rapat? Sebab dia rapat antara satu sama lain, jadi dia punya daya tarikan dia pun kuat lah. Tapi kalau liquid strong but less than solid state. So kita boleh kata kalau dalam liquid tu dia tengah-tengah lah. Dia kuat tapi lebih lemah daripada solid. Kalau gas weak, sebab apa? Jarak dia jauh-jauh. So daya tarikan dia di antara A dengan B tu dia jauh kan. So dia punya tenaga dia lemah lah. Dia tak boleh tarik. Dia perlu lepaskan tenaga tu, dia perlu rapat, baru dia punya daya tarikan tu kuat. Okay, so itu untuk dia punya, kita kata state of matter, dia punya arrangement. Kita nak tahu daripada sifat dia punya susunan dia, daripada tenaga kinetik dia, dan juga daripada daya tarikan antara particles itu ataupun daripada zarah-zarah itu. Okay, so yang ni aktiviti. Okay, yang ini yang kita nak pergi dengan lebih mendalam sikit, iaitu berkaitan dengan classification of matter. Kita nak katakan kita nak classify matter itu. Kita nak tentukan jirim itu. Okay, jirim ni dia terbahagi kepada dua. Matter terbahagi kepada dua. Yang pertama element. Elements ni adalah kita kata unsur, manakala compound adalah suatu sebatian. Elemen ni dia terdiri ataupun dia satu biasanya. Dia satu. Elements terbahagi kepada dua, iaitu atoms dengan molecules. Atom mesti satu unsur sahaja. Atom single atom. Maksudnya satu unsur sahaja. Contoh macam karbon. So dia satu saja atom. Dia tak ada dua, tak ada tiga. Okay, molecules pula, cikgu senang cerita, molekul ni terbahagi kepada dua. Satu molekul ni mesti gabungan di antara dua unsur. Gabungan di antara dua unsur yang sama atau yang berlainan. Okey, yang sama. Kalau yang sama di sini molekul, kita ada oksigen dengan oksigen. Dua oksigen dia menjadi molekul. Oksigen tak wujud dalam single atom, tak wujud begini. Dia tidak stable. So oksigen dia wujud secara mono, kita panggil dia sebagai duiatom. Duiatom ni maksudnya dua, dia gabung dua. Okay? So itu molekul yang sama jenis. Di antara atom dan atom, tapi dia sama jenis. Kalau untuk molekul yang kedua pula, dia di antara dua atom tapi yang berlainan jenis. Contoh kita ada air. Air di sini H2O. H2O di sini kita ada ni hidrogen yang kecil ni, warna merah ni, yang warna biru itu adalah oksigen. So dia ada dua gabungan unsur yang berlainan dalam suatu molekul itu. So sebab tu kita panggil dia, kita masih lagi, dua-dua ni masih lagi molekul. Cumanya satu tu dia terbentuk ataupun gabungan tu daripada dua unsur yang sama, dan untuk molekul yang kedua tu gabungan tu daripada dua unsur yang berbeza. Two different elements, and then this is the same elements lah, sama. Okey, yang terakhir kita ada ions. Kita ada ions. Okey, ion pula dia adalah gabungan, cikgu cerita secara umum lah, dia adalah gabungan di antara unsur logam dengan bukan logam. Satu tu membentuk ion positif dan satu lagi membentuk ion negatif. So dia bergabung dan membentuklah kita punya ion. Sebab tu kita panggil ion. Ion ni adalah dia bercas. Dia ada cas. Cas positif dan juga cas negatif. Cas positif datang daripada sodium kita. Sodium ni adalah logam ataupun kita kata metal. Chloride pula di sini adalah klorida ataupun kita kata klorin. Klorin ni adalah
daripada bukan logam, ya, daripada bukan logam. Okey. So secara ringkas dia, ya, secara ringkas kita boleh katakan jirim ataupun metal ni terbahagi kepada 3, ya. Cikgu suka nak bahagikan dia orang secara 3 je. Awak mudah faham lagi, ya. Yang pertama kita ada atoms. Yang pertama kita ada atom. Yang kedua kita ada molekul. Dan yang ketiga kita ada ions. Atoms bermaksud atoms daripada single, unsur yang single, unsur yang satu saja, satu unsur saja. Kebiasaannya dia adalah logam lah, daripada metal. Metal dia memang wujud secara single atom, ataupun logam. Logam dia wujud secara single atom. Ini kita kena rujuk kepada kita punya jadual berkala unsur, ataupun periodic table kita kena tengok kat mana kedudukan metal ni, So yang tu kita akan pergi dengan lebih jauh nantilah. Kemudian molekul. Molekul ada 2 jenis. Yang pertama adalah tadi kita kata two elements combine together. Two elements combine together, which is the first one is element that are same. The same elements combine together. Maksudnya elemen yang sama jenis. Contoh tadi oksigen, oksigen dengan oksigen. Lagi kita ada nitrogen dengan nitrogen. Lagi kita ada klorin. Klorin dengan klorin. 2. Dia mesti 2. Bromin dengan bromin, Br2. Okay, so 2. And then the second is molekul. Yang kedua adalah gabungan di antara 2 unsur bukan logam yang berlainan jenis. Molekul ni memang terjadi antara bukan logam dengan bukan logam, 2 jenis. Jadi contoh tadi air, carbon dioxide, and then kita ada ammonia, NH3. Yang ni kita akan pergi nanti. Yang terakhir ions. Ion tadi cikgu cakap apa? Kita bagi kepada, ataupun dia adalah gabungan di antara logam, metal and non-metal dengan bukan logam. Gabungan di antara 2 itulah. Logam dan bukan logam. Logam dia akan membentuk ion bercas positif. Non-metal akan bentuk ion bercas negatif. So dia akan bergabung, dia akan tertarik antara satu dengan yang lain, attract to each others to form an ions. Akan membentuk ions, ya. Bagaimana dia menjadi negatif, bagaimana dia menjadi positive charge ni, so yang tu kita akan further dengan topik yang seterusnya nanti. Okay, so itu yang awak perlu tahulah tentang jirim, ya. Jenis-jenis jirim. Bukan keadaan jirim, ya. Keadaan jirim tadi lain. Yang ini kita panggil sebagai jenis zarah. Jenis particles. Perbezaan di situ, ya. Sorry, ini kan jisim, jirim, ya. Jirim atau kita kata ini adalah jenis zarah. Jenis zarah. The type of particles. Okey, yang ni cikgu just bagi tahu dia punya ni saja. Nanti cikgu akan bagi awak task lah untuk awak buat, ya. Melting point is the constant temperature when a substance change from solid state to become liquid at a specific temperature. Itu adalah melting point. Melting point adalah di mana suhu yang tetap. Suhu tetap di mana suatu bahan itu, substance change from solid to become liquid. Daripada dia keadaan pepejal, dia tukar kepada cecair pada suhu yang tetap. Suhu tu tak berubah. Itu adalah melting point. Kita panggil sebagai takat lebur. Takat lebur bagi satu bahan itu. Takat lebur satu bahan tu dia tidak berubah. Ya, contoh kita ada takat lebur bagi air. Berapa takat lebur bagi air? Contoh takat lebur air adalah 10 darjah Celsius. Ni contoh je lah. 10 darjah Celsius. Jadi kita dah tentukan 10 darjah Celsius, air mesti cair kepada air. Ataupun dalam keadaan pepejal tadi dia tukar kepada cair. Itu adalah melting point. Sama juga macam kita kata takat didih air. Takat didih air 100. Jadi kalau pada takat didih 100 darjah Celsius tu, dia mesti bertukar daripada liquid to gas. Daripada liquid ataupun cecair kepada gas. Itu adalah melting point. Okay, freezing point pula adalah terbalik.
Freezing point is a constant temperature when a substance change from liquid. Tadi daripada solid to liquid, ini liquid to solid at a specific temperature. Sama juga, suhu dia tetap tidak berubah. So pada ketika itu, pada freezing point tu, dia dah berubah daripada cecair kepada cecair kepada pepejal. So suhu tu tetap tak berubah. Dia tidak bergerak suhu tu. Kalau cikgu cakap takat beku air adalah 0 darjah Celsius, so 0 darjah Celsius lah. 0 darjah Celsius dia akan jadi ais. So suhu tu tetap. Okay. So dua tu yang awak perlu faham lah, tentang melting point dan juga freezing point. Yang ni yang kita kena buat dalam amal. Nanti balik sekolah nanti kita akan buat eksperimen ni. Cumanya untuk apa aktiviti yang kita nak buat nanti adalah to determine the melting point and freezing point of naphthalene, untuk menentukan takat lebur dan juga takat beku bagi naftalina. Okay. So apa yang awak perlu buat, ini cikgu takkan bagi tahu awak dalam kita punya grup Telegram lah. Cikgu akan bagi tahu dalam video ni supaya awak tengok video ni. Okay. Awak akan buat dalam buku teks awak, awak punya task adalah awak salin dulu, salin sahaja. Dia ada mentafsir data, dia ada perbincangan. Yang itu awak tak perlu buat lagi. Tapi kalau awak boleh baca dan awak nak buat, tak ada masalah. Boleh je nak buat. Cumanya bila tafsir data tu dia kata plotkan satu graf melawan masa. Tak mungkin awak boleh plot graf sebab awak tak buat eksperimen. Kita mesti buat eksperimen baru kita boleh plot graf kita yang kita dapat nanti tu, dia punya melting point dan dia punya freezing point dia kan. So iaitu memang kita tak boleh buat. Tapi awak kena salin dulu. Nanti dah sampai sekolah, kalau sekolah kita buka bulan 3 ni, awak akan masuk and then kita terus pergi kepada eksperimen ni. Yang pertama masuk saja kelas nanti, kita terus buat eksperimen. Sebab yang ni kita cikgu tak boleh terangkan secara teori begini saja. Kita kena buat. Ada benda yang memang kita tak boleh nak terang. Kalau tidak awak tak nampak dia. Awak kena buat eksperimen tu baru kita boleh terangkan dia. Sebab apa benda tu berlaku, sebab apa. Okay. So aktiviti yang pertama, aktiviti 2.2, muka surat 26. So awak kena salin semua sekali, muka surat 26 dan juga muka surat 27. Begitu juga muka surat 28. Muka surat 28 awak ambil sahaja dua rajah tu, ataupun dua kita punya rajah lah, rajah 2.6 dengan rajah 2.7. So iaitu yang awak perlu buat. Okay. Kemudian kita ada uji kendiri. Uji kendiri awak buat tadi buat dalam buku nota. Yang ni buat dalam buku nota, aktiviti 2.2 dan juga dia punya graf sampai muka surat 28. Kemudian buat dalam buku latihan uji kendiri 2.1 muka surat 29. Uji kendiri 2.1 awak hanya perlu buat soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2 sahaja. Nombor 3 tak payah buat. 1 dan 2 sahaja. Sikit sahaja. So jadi itu saja untuk minggu ni. Okay, untuk hari ini. Dan cikgu akan bagi masa untuk awak siapkan latihan dan awak akan post kat cikgu lah dalam grup kita, grup Telegram kita. Okay, so maafkan cikgu kalau ada kesilapan yang berlaku dalam video ni. Cikgu pun masih lagi dalam proses pembelajaran menggunakan apa kita kata proses pembelajaran yang beginilah, PNP yang tanpa bersemuka, nak buat live yang masuk pun 2-3 orang kan. So tak tercapai lah objektif dah. So buat video, awak boleh lihat bila-bila masa awak free. Jadi bila-bila masa internet awak laju, awak boleh tengok. Cikgu akan masukkan dalam YouTube. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.